Okey, baiklah pelajar-pelajar. Sekarang kita melihat pada muka surat 99, iaitu amalan-amalan sunat, haji dan umrah. Antaranya iaitu mandi sunat ihram, dilakukan sebelum memakai pakaian ihram. Ketika sebelum kita memakai pakaian ihram, disunatkan kita mandi sunat duluan, iaitu dengan berniat nawaitu ghusla sunnati ihrami lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Yang kedua iaitu solat sunat ihram. Solat sunat ihram dilakukan selepas selesai memakai pakaian ihram dengan sempurna. Disunatkan melakukan solat sunat ihram, iaitu lafaz niat sunat ihram, usolli sunnatan ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga bertalbiyah. Bertalbiyah iaitu memperbanyakkan talbiyah selepas berihram. Bila mana kita memakai pakaian ihram, disunatkan untuk bertalbiyah. Apa itu bertalbiyah? Selalu sebenarnya kita dengar ini, iaitu lafaz talbiyah, iaitu لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Yang bermaksud hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milik-Mu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu. Itu yang dimaksudkan dengan lafaz talbiyah. Sepanjang kita bertalbiyah, sepanjang kita dalam keadaan ihram, disunatkan untuk bertarbiyah. Kemudian yang keempat, mengutik anak batu di Muzdalifah. Bagi ibadah haji, perlu mengutik batu di Muzdalifah. Mengutik 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan yang kelima iaitu solat sunat selepas melakukan tawaf. Lafaz solat sunat tawaf iaitu usolli sunnatan tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Inilah antara 5 perkara sunat yang disunatkan sepanjang kita melakukan ibadah haji dan umrah. Saya ulangi, iaitu yang pertama, pelajar-pelajar semua sekarang buka muka surat 101. Tajuk perbandingan antara haji dan umrah. Ya, di antara haji dan umrah ada persamaan dan ada perbezaan. Pelajar-pelajar perlu ingat, kebiasaannya masuk dalam peperiksaan ditanya apakah perbezaan antara haji dan umrah, iaitu persamaan yang ada pada haji dan umrah. Yang pertama, rukun. Rukun haji dan umrah, larangan ihram sama. Yang kedua, mempunyai miqat makani yang sama, iaitu sempadan tempat untuk kita berniat. Yang kedua, persamaan dari segi perkara wajib. Antara perkara-perkara wajib di dalam umrah dan haji iaitu tawaf ifadah, iaitu ifadah dimasukkan dengan ifadah, iaitu tawaf wajib ataupun tawaf rukun. Yang kedua, sa'i. Sa'i daripada Safa ke Marwah sebanyak 7 kali berulang-alik berakhir di Marwah. Dan yang ketiga, bercukur. Ini perkara-perkara yang menjadi persamaan di antara haji dan umrah. Manakala
di antara haji dan umrah yang membezakan antara haji dan umrah iaitu, baiklah. Yang pertama kita pergi kepada yang pertama, waktu. Waktu ibadah haji itu hanya diperintahkan pada bulan haji sahaja. Manakala umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tidak ditentukan pada masa-masa tertentu seperti mana ibadah haji. Yang kedua, perbezaan dari segi rukun. Rukun haji wajib. Perbezaan dari segi rukun iaitu wajib wukuf di Arafah. Manakala umrah tidak ada baginya berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Yang kedua, perbezaan dari sudut bermalam di Muzdalifah. Bagi ibadah haji menjadi perkara wajib bermalam di Muzdalifah. Tetapi untuk ibadah umrah tidak ada rukun untuk bermalam di Muzdalifah. Manakala yang ketiga, bermalam di Mina bagi jemaah haji, bagi rukun perkara wajib haji. Manakala bagi umrah tidak bermalam di Mina. Dan yang keempat iaitu melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra bagi ibadah haji. Manakala ibadah umrah tidak ada melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita melihat pada buku teks pada muka surat 102 iaitu jenis-jenis haji. Terdapat 3 jenis haji, iaitu yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu', yang ketiga haji qiran. Haji ifrad iaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Manakala haji tamattu' iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Yang ketiga haji qiran iaitu berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ini dinamakan sebagai haji qiran. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, pada kali ini, marilah sama-sama kita melihat hikmah haji dan umrah. Terdapat 5 hikmah haji dan umrah yang terdapat di dalam buku teks ini. Pelajar-pelajar boleh melihat pada muka surat 106, iaitu yang pertama dari sudut rohani, yang kedua dari sudut sosial, yang ketiga dari segi politik, yang keempat dari sudut dakwah, dan yang akhir sekali iaitu dari sudut rohani. Ibadah haji dan umrah ini boleh menghapuskan dosa serta meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi mencapai kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sosial. Sosial iaitu saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Pelajar-pelajar semua, apabila kita melaksanakan haji, kita akan bertemu dengan orang yang ramai yang datang daripada segala penjuru daripada dunia ini. Maka di situlah kita boleh bertukar dan berkongsi pengalaman, bertukar cerita-cerita dan melihat perbezaan antara sesama manusia, yang mana kebesaran Allah kita akan dapati dalam menciptakan manusia dalam berbagai bentuk wajah dan warna kulit. Dan yang ketiga, dari sudut politik, menzahirkan kekuatan umat Islam. Apabila berlakunya proses ataupun jemaah haji ataupun ibadah haji ini, maka ekonomi dunia akan meningkat, iaitu pertukaran mata wang asing, perbelanjaan
perniagaan. Apabila ramai orang datang ke Mekah, perbelanjaan ataupun perniagaan akan maju. Ekonomi umat Islam akan makin bertambah. Daripada itu, dari sudut dakwah di mana ibadah haji dan umrah ini boleh menyemarakkan perkembangan dakwah Islam di seluruh dunia. Maka di situlah umat Islam akan saling hormat menghormati, saling bertukar pandangan. Di situlah umat Islam akan mengadakan kuliah, mengadakan tazkirah sama-sama untuk bertakwa kepada Allah dan melaksanakan ibadah bersama-sama, menyebabkan kekuatan dan dakwah Islamiah itu meluas di pelosok dunia. Itu hikmah dari segi ekonomi, meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam meningkat. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, umat Islam ataupun rakyat Malaysia yang akan menunaikan haji di Mekah akan menabung duit sebelum untuk mencukupkan syarat kemampuan tadi untuk pergi ke Mekah, iaitu yang menguruskan segala duit-duit ini adalah tabung haji. Maka fungsi tabung haji di sini boleh meningkatkan ekonomi negara apabila semua umat Islam ini menyimpan duit di tabung haji. Perkembangan dan pembangunan umat Islam akan dapat ditingkatkan lagi dengan duit-duit yang ada itu boleh dijadikan sebagai pelaburan, dan hasil daripada pelaburan itu akan diberikan faedahnya ataupun diberikan keuntungan itu kepada jemaah haji, dan jemaah haji tidak perlu membayar penuh ketika melaksanakan haji di Masjidil Haram, hanya dibayar separuh. Yang separuh lagi adalah hadiah ataupun yang dibayar daripada tabung haji. Manakala meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baharu daripada jemaah haji ini, kumpulan duit yang ditabung di tabung haji ini akan meningkatkan dana dan perkembangan ekonomi akan meningkat, dan infrastruktur bagi memudahkan jemaah haji akan dapat diganti dengan yang lebih baik ataupun yang disusun secara lebih sistematik hasil daripada penabungan duit di tabung haji.